Paling tampan jikalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman sekali sewang. Kita hidup masing-masing biar lekas berkotak paling. Istilah kata istri aneh lebih manis, aneh habis indahan cicit bakri paling tampan jikalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman sekali sewang. Kita hidup masing-masing ente kasih kotak. Kajian ini menumpukan kepada topik kejuruteraan Islam, iaitu memfokuskan kepada kejuruteraan maritim, kejuruteraan pertanian dan juga teknologi makanan yang berteraskan kepada wahyu dan sains. Tugasan ini juga adalah untuk menilai sejauh manakah kemajuan teknologi mengikut peredaran masa yang mana telah membawa kepada kemajuan dalam konteks ketermadunan manusia. Konteks pertama terhadap kajian kami adalah berfokuskan kepada kejuruteraan maritim yang semakin berkembang pesat dengan kemunculan pelbagai teknologi perkapalan moden. Selain itu, konteks kedua kajian kami adalah merujuk kepada kejuruteraan pertanian di mana wujudnya kaedah moden yang telah membawa kepada penghasilan pertanian yang lebih berkualiti. Yang terakhir adalah konteks terakhir kami merujuk kepada teknologi makanan iaitu perkembangan industri halal, terutamanya yang melibatkan penyembelihan mengikut syariat Islam. Metodologi kajian yang digunakan oleh kami dalam melaksanakan tugasan ini adalah dengan menggunakan sumber internet dan juga bahan ilmiah. Objektif pertama terhadap kajian kami adalah untuk mengkaji teknologi dan reka bentuk melalui rekan sains untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia seharian mengikut Islam. Selain itu, objektif kedua terhadap kajian kami pula ialah untuk mengkaji perkembangan tentang kejuruteraan pertanian sebelum kedatangan Islam dan juga selepas kedatangan Islam. Objektif ketiga pula ialah untuk mengenal pasti teknologi pembuatan makanan dalam kaedah Islam. Menerangkan tentang kejuruteraan maritim. So, dari kisah Nabi Nuh lah wujudnya revolusi sejarah pembuatan kapal. Pada zaman Nabi Nuh telah wujudnya kapal. Dalam sejarahnya kapal itu berukuran besar. Semua makhluk yang patuh kepada Nabi Nuh mampu ditampung oleh kapalnya. Beliau telah menjadi jurutera kapal, malah menjadi pencetus idea kejuruteraan kapal pertama dalam tamadun manusia. Hasil keyakinannya dengan ilmu wahyu dan ilham Allah SWT berkenaan dengan teknologi kapal. Dari zaman Nabi Nuh juga industri pembinaan kapal telah mengalami transformasi teknologi, saiz, reka bentuk dan kegunaannya. Pergerakannya dahulu mengharapkan bantuan angin, kini telah berganti kepada penggunaan enjin bermotor. Transformasi berlaku ini telah menjadi masa yang diambil untuk berlayar dapat disingkatkan. So, untuk kapal yang sebenarnya ialah kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan militeri atau angkatan bersenjata untuk mempertahankan keamanan dan kesejahteraan jika diancam oleh kapal musuh. Kapal ini dibina bagi tujuan peperangan. Lazimnya ia dibina mengikut garis panduan yang berbeza dari kapal-kapal awan lain. So, akhir sekali adalah kapal layar. Kapal layar adalah kapal yang digerakkan dengan menggunakan layar yang memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Kapal layar ini juga berfungsi sebagai kapal yang membawa penumpang berlayar dari satu tempat ke suatu tempat. Antara tokoh Islam di dalam kejuruteraan maritim ialah Ibn Tulun. Ahmad Ibn Tulun lahir di Baghdad pada bulan Ramadan 220 Hijrah bersamaan 835 Masihi. Beliau merupakan seorang gubernur Mesir. Dibesarkan dengan didikan militer oleh ayah tirinya. Antara sumbangan yang besar Ibn Tulun ialah berjaya memerintahkan supaya membuat 100 kapal perang dan ratusan kapal kecil. Inilah salah satu pencapaian terbesar Ibn Tulun kerana beliau mampu menguasai lautan. Yang kedua, Ibn Majid. Nama sebenar beliau Sihabuddin Ahmad bin Majid. Ibn Majid berasal dari daerah Gurun Najd, Yaman. Sejak kecil mengikut ayahnya berlayar di Laut Merah, yang mana bapanya adalah seorang kapten laut yang terkenal.
Beliau juga seorang pakar dalam ilmu pelayaran yang mempunyai bakat kemahiran yang luar biasa dalam pelayaran sejak berusia 17 tahun lagi, sehingga diberi gelaran Asad Al-Bahr yang bermakna singa lautan. Antara sumbangan beliau ialah berhasil membuat kompas dengan 32 arah mata angin dan menjadi kompas yang terbaik ketika waktu itu. Ibnu Al-Awam atau nama sebenar beliau adalah Zakaria Yahya bin Muhammad bin Al-Awam Al-Ishbil atau lebih dikenali sebagai Ibnu Al-Awam. Beliau dilahirkan di Seville dan hidup pada zaman kejatuhan peradaban Islam di Andalusia. Dan kitab pertanian yang dihasilkan itu berjudul Al-Filahah yang mengandungi 34 fasal atau bab. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu pertanian dan peternakan. Manakala untuk Al-Dinawari, nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Daud Al-Dinawari atau Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di kota Dinawari pada tahun 820 Masihi dan beliau ialah seorang ilmuwan Islam yang terkenal kerana salah satu karyanya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pertanian iaitu kitab Al-Nabat. Pada era ini terdapat banyak teknologi moden yang telah digunakan pakai, antaranya adalah drone pembenihan dan teknologi hybrid tumbuhan. Drone pembenihan atau boleh disebut sebagai unmanned aerial vehicles digunakan untuk menyiram tanaman, menabur anak benih, menyebar racun serangga, mengukur kapasiti kawasan dan menganalisis keadaan air laut. Ini membolehkan suatu hasil pertanian yang dihasilkan dalam kuantiti yang banyak namun memiliki kualiti yang baik. Teknologi hybrid tumbuhan pula digunakan untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih rentan terhadap penyakit. Dan bukan itu sahaja, tanaman hybrid juga lebih cepat mengeluarkan hasil tetapi bukan dalam kuantiti yang banyak kerana hasil pertanian yang telah dihybrid mempunyai ciri-ciri yang lebih baik. Hal ini kerana perkacukan dua biji benih yang berlainan dapat menghasilkan hasil pertanian yang lebih berkualiti dan produktif. Satu hadis yang berkaitan dengan pertanian yang bermaksud mana-mana orang Islam yang bercucuk tanam kemudian dimakan daripadanya manusia, burung atau binatang tiada lain kecuali baginya sebagai sedekah. Seterusnya, saya akan menguraikan mengenai objektif ketiga iaitu mengenal pasti teknologi pembuatan makanan dalam kaedah Islam. Teknologi pembuatan makanan ialah satu bidang ilmu yang menggunakan sains dan kejuruteraan dalam penghasilan makanan. Dalam membicarakan tentang makanan, Islam sangatlah menitik beratkan isu-isu yang berkaitan dengan halal dan haram. Oleh itu, cara teknologi penyediaan makanan dalam Islam haruslah berpandukan konsep halalan thayyiban. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik." Teknologi lain yang telah dikenal pasti ialah teknologi halal blockchain network. Teknologi ini membantu dalam menjejak info dan data rantaian bekalan makanan halal. Ia bagi memastikan bekalan makanan halal yang diterima oleh pengguna adalah suci dan terjamin. Seterusnya kita beralih kepada teknologi yang paling banyak digunakan iaitu teknologi stunning dalam penyembelihan. Apa itu stunning? Stunning adalah satu kaedah untuk memesankan haiwan tersebut sebelum disembelih. Ia memudahkan proses penyembelihan berjalan dengan lancar terutamanya dalam skala yang besar. Kaedah yang pertama iaitu kaedah stunning mechanical. Kaedah stunning mechanical ini didefinisikan sebagai satu kaedah yang menggunakan alat berbentuk seperti cendawan untuk memesankan haiwan. Antara syarat yang diterima dalam Islam untuk menggunakan kaedah ini ialah tidak memecahkan tengkorak haiwan tersebut, tetapi hanya sekadar menyebabkan haiwan tersebut pengsan seketika. Kaedah seterusnya pula ialah kaedah stunning angin. Jika stunning elektrik menggunakan kawalan arus elektrik, pastinya stunning angin menggunakan tekanan angin untuk memesankan haiwan sembelihan. Hendaklah dipastikan tekanan angin yang digunakan tidak menyebabkan haiwan tersebut mati, tetapi hanya menyebabkan haiwan tersebut pengsan seketika.
hadis riwayat Muslim ada mengatakan bahawa apabila kamu hendak menyembelih haiwan, sembelihlah ia dengan cara yang baik. Maka tajamkanlah pisaunya dan rehatkanlah sembelihannya, iaitu dengan cara mempercepatkan proses menyembelih. Maka inilah sahaja huraian yang kami dapat berikan untuk objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti teknologi pembuatan makanan dalam kaedah Islam. Peluru paling tampan jikalau ditembak tak mempan wajah kalau ente nyaman